Ya, jawab. Okey, dah. Dah. Okey. Okey, mutuang juga. Okey, selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya dan juga lecturer kita iaitu Sir Shah Aziz Amir. Pada hari ini kami dari kelas DKA 1A untuk sesi Jun 2020 akan membentangkan tentang iaitu e-folio kami, iaitu projek e-folio kami untuk MPU. Okey. Kumpulan saya terdiri daripada Sonia, Robinson dan Melvin Tamin. Okey, saya akan terus kepada poinnya. Okey, yang pertama, tajuk kami adalah kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan. Bangsa idaman merupakan sebuah harapan, sebuah idaman malah sebuah impian dalam mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia yang menjadi satu bangsa dan negara. Secara ilmiahnya, konsep ini menjurus kepada sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh sentimen perkauman, keturunan, agama, bahasa, budaya, wilayah dan sebagainya yang dilihat boleh membawa kepada perpecahan. Perbahasan pula merupakan pertukaran fikiran mengenai sesuatu perkara, perbuatan atau hal berbahas perdebatan. Perbahasan ini berlaku disebabkan pertemuan antara individu-individu yang tidak sama dari segi taraf sosial dan peranan. Okey. Seterusnya saya akan serahkan yang poin yang seterusnya kepada rakan saya. Okey. Orang seterusnya sila ambil alih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dennis. Sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan wujudnya pergerakan nasionalisme, iaitu setiap bangsa masing-masing merancang untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing yang bermaksud sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka inginkan adalah sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya masing-masing. Sebagai contoh, di kalangan kelompok strategik nasionalis Melayu terdapat 3 jalur bangsa idaman. Kelompok pertama, Melayu Raya, anjuran kelompok strategik Kiri Melayu. Kelompok kedua, Negara Islam, anjuran kelompok strategik berorientasikan Islam. Kelompok ketiga, Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu, iaitu kelompok strategik 3 rangkai etnik yang diterima oleh pihak British. Selepas kemerdekaan, keinginan kolektif untuk mempunyai suatu identiti nasionalis sepunya atau sebuah bangsa tetap diteruskan. Idea dan wacana mengenai identiti nasional sepunya ini adalah sebuah pernyataan mengenai bangsa idaman atau bangsa Malaysia yang mereka inginkan. Antara konsep bangsa idaman utama pasca Merdeka 1957 ialah memperkenalkan konsep Malaysia anjuran kelompok strategik daripada Singapura awal 1960-an dan daripada Malaysia akhir 1990-an. Okey, seterusnya yang lain. Pada selepas dasar ekonomi baru DEB diperkenalkan, beberapa idea telah mewujudkan bangsa idaman terhasil melalui pemimpin-pemimpin negara seperti idea bangsa Malaysia dan wawasan 2020 hasil cetusan dari Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketika Dato' Seri Najib Tun Razak mengambil alih pentadbiran, beliau memperkenalkan gagasan Satu Malaysia sebagai bangsa idaman pada era beliau. Manakala
Di Borneo, wujud konsep seperti Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Namun, konsep di Sabah dan Sarawak ini tidaklah popular dalam konteks yang lebih umum. Sekian. Seterusnya. Okey. Menurut Samsul Amri Baharudin, bangunan pasca Puru 14 tidak banyak mengalami perubahan. Kepimpinan Mahathir mengekalkan konsep Malay Led Plural Society. Dalam konteks hari ini, konsep bangsa idaman inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu, United Malaysia Nasional, diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu, United Malay National Organisation ataupun dipanggil sebagai UMNO, dan Malaysian Islamic Party. Menurut beliau lagi, dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baru ini, interetnik tetapi meminggirkan peri penting hubung dalam kaum atau intraetnik. Kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini adalah sesuatu yang perlu diraihkan. Namun, menurut Samsul, kita sering melihat perbezaan ini dalam perspektif yang negatif, bukannya positif. Perbezaan seolah-olah menjadi sesuatu yang perlu dilawan, bukannya disyukuri. Berdasarkan huraian sebelumnya, kami dapat menyimpulkan beberapa hal, iaitu seperti berikut: maksud bangsa idaman dan perbahasan konsep-konsep bangsa idaman menurut Profesor Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin. Selain itu, kita semua hendaklah hormat menghormati sesama bagi memastikan bangsa idaman ini dapat dikekalkan dan dapat dilangsungkan dengan murni dan bebas setiap kaum dan bangsa. Akhir sekali, kita juga mestilah saling memahami keperluan masing-masing tanpa mengira pangkat, identitas dan sebagainya. Jok, saya serahkan kepada Dennis. Okey, setakat itu sahajalah pembentangan kami tentang projek e-folio untuk MPU kami. Sekian, terima kasih.